Hi guys, welcome back to Bergayat. Ini adalah Vivo X100 Pro dan ini iPhone 15 Pro. Aku dah gunakan kedua-dua smartphone ni agak lama juga. So dalam video kali ni aku nak kongsikan kat korang lah dia punya comparison di antara kedua-dua smartphone ni, terutamanya pada kamera performance. Dan untuk level smartphone flagship premium macam ni, sudah semestinya dia ada kamera performance yang padulah, sudah semestinya dia mampu berikan hasil yang cantik. Tapi mesti ada perbezaan dia. Contohnya pada dia punya color science dan juga pengawalan cahaya. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita tengok spesifikasi kamera dia. Untuk Vivo X100 Pro dia hadir dengan 50 megapiksel Zeiss 1-inch sensor yang besar, kemudian 50 megapiksel telefoto dan 50 megapiksel lagi sekali untuk kamera ultra wide. Kamera selfie dia pula 32 megapiksel. Untuk iPhone 15 Pro pula dia hadir dengan 48 megapiksel kamera utama, kemudian 12 megapiksel telefoto dan 12 megapiksel ultra wide. Kamera selfie dia pun 12 megapiksel juga. Bercakap tentang hardware kamera ni, sudah tentulah yang si Vivo ni ada hardware yang lebih padu, yang mana dia ada sensor yang besar, saiz megapiksel dia pun lebih besar. Tapi itu bukanlah satu ukuran untuk menentukan kamera mana yang lagi cantik. Baiklah, jom kita tengok hasil kamera utama dia dulu. Untuk situasi yang penuh cahaya macam ni, kedua-duanya mampu berikan hasil yang cukup baik. Tapi kalau kita sentuh bahagian details dan warna, aku lebih prefer pada Vivo X100 Pro sebab dia mampu berikan warna yang lebih punchy dan details yang lebih tajam. Untuk gambar yang seterusnya ni, kita banding dia punya pengawalan cahaya, dan pada gambar ni pun aku masih prefer yang si Vivo ni dapat berikan pengawalan cahaya yang lebih baik lah berbanding iPhone. Secara keseluruhan warna dia pun nampak lagi lawa. Dan kalau kita zoom lebih dalam pada tudung dan wajah ni, kita akan nampak yang Vivo ada hasil yang lebih clear, lebih jelas berbanding iPhone. Masih lagi kamera utama. Untuk gambar ni juga, Vivo X100 Pro ada pengawalan cahaya yang lebih baik dan dapat hasilkan gambar yang lebih cantik lah. Situasi ni sangat terang sebenarnya. Ada cahaya matahari yang terik ke atas kepala aku ni. So, pada cahaya yang terang ekstrim macam ni pun, Vivo dapat proses gambar dengan lebih baik. Next, kamera telefoto. Pada Vivo X100 Pro ni, dia ada 4.3 kali optical zoom dan 100 kali digital zoom. Dia juga ada telefoto portrait yang jadi satu kelebihan lah untuk smartphone ni. Dan pada iPhone 15 Pro pula, dia ada 3 kali optical zoom dan juga 15 kali sahaja untuk digital zoom. So untuk telefoto ni dah jelas lah yang Vivo akan ada details dan hasil yang lebih mantap. Lihat pada gambar ni, aku punya muka nampak lebih kemas lah dan details pada wajah nampak lebih tajam. Dan kalau kita zoom pada bahagian jam pun, kita akan nampak lah yang gambar pada Vivo memang penuh dengan details. Manakala iPhone, dia punya details dah memang terabur habis lah. Agak sedih juga sebenarnya tengok optical zoom pada iPhone 15 Pro ni. Dan dari segi warna pula, korang prefer yang mana? Pada pendapat peribadi, aku lebih prefer warna pada Vivo X100 Pro ni. Dia macam ni, dia punya image processing ni, dia macam dah edit untuk bagi user teruja lah, user impress dengan warna yang Vivo hasilkan. Dalam masa yang sama, dia walaupun dah diedit bagi lebih cantik, detail pun bagi lebih sharp, tapi dia tetap kekalkan warna yang natural disebabkan Zeiss natural color yang ada pada smartphone ni. Dan bagi yang belum tahu, untuk Vivo X100 Pro ni, dia ada collaboration dengan Zeiss. So, banyaklah kelebihan yang kalau Vivo dah collaboration dengan Zeiss ni. Antaranya dia ada natural color, kemudian dia ada T-Star coating. Untuk T-Star coating ni nanti kita bahas. Seterusnya untuk digital zoom pula, untuk lebih adil kita akan compare pada 10 kali zoom je. So pada 10 kali digital zoom ni pun Vivo ada hasil yang lebih lawa. Kalau lihat pada tulisan dan juga bangunan ni, kita akan nampak lah yang si Vivo ni ada details image yang super tajam berbanding iPhone. Bukan dari segi penuh dengan details je, tapi dia juga ada warna yang lebih cantik. Dan seperti yang aku cakap tadi, Vivo X100 Pro ni dia ada telefoto portrait yang buatkan smartphone ni lebih istimewa berbanding dengan smartphone yang lain. So pada telefoto portrait ni, dia gunakan lens yang sama seperti telefoto punya lens. Of course lah, dan nama pun telefoto portrait kan. Apalah aku ni. Kemudian untuk hasil dia pada telefoto portrait ni memang
jadikan smartphone ni berbeza dari smartphone yang lain lah untuk tangkapan pada kamera portrait. Sebab kalau dah ada telefoto portrait ni, kita boleh ambil dalam pelbagai angle lah untuk jadikan kamera portrait tu lebih cantik. Terutamanya kalau kita nak ambil gambar manusia yang perlukan banyak angle, banyak sudut. So pada Vivo X100 Pro ni mampu berikan kita space yang banyak lah jika nak gunakan kamera portrait. Okey, sebagai contoh, untuk iPhone punya telefoto dia boleh pergi 3 kali zoom je, tapi untuk Vivo X100 Pro ni dia boleh pergi sehingga 100 kali zoom. Pada digital zoom pun dia boleh gunakan untuk telefoto, tapi aku selalu guna dia punya optical zoom je lah, 4.3 kali zoom. Itu pun dah dapat hasil yang sangat menakjubkan lah. Untuk kamera ultra wide pula, kedua-duanya ada hasil yang cantik, pengawalan cahaya dia pun sama-sama baik. Cuma apa yang aku perasan, distortion pada Vivo lebih kemas sedikit berbanding iPhone. Aku dah cuba ambil gambar pada situasi sunset, dan apa yang buatkan aku teruja kat sini adalah si Vivo X100 Pro ni mampu berikan hasil yang seperti dah diedit pada Lightroom. Sebab dia punya warna tu memang cantik lah. Padahal ini adalah SOOC, straight out of the camera. So aku tak edit pun gambar ni, tapi dia dapat hasilkan gambar yang sangat cantik. Kalau kita compare dengan iPhone 15 Pro punya gambar, memang jauh gila lah hasil dia kan. Dan aku ambil gambar ni gunakan lens telefoto 4.3 kali optical zoom pada Vivo dan juga 3 kali optical zoom pada iPhone. Sebelum kita beralih pada kemampuan low light, kemampuan night mode, kita tengok dulu hasil selfie dia. Pada selfie dia ni macam ada dua entiti yang berbeza, sebab dia punya skin tone ni sangat berbeza. Untuk kamera selfie dia ni lebih kepada preference masing-masing je lah. Sebab untuk details dia, kedua-duanya penuh dengan details. Dia punya detail sangat tajam. Cuma yang bezakan dia adalah skin tone lah, warna pada wajah ni. Kalau tengok warna pada iPhone dia nampak macam sangat kekuningan, tapi pada Vivo dia nampak lebih nice lah, lebih soft dan lebih cantik. Dan semasa aku ambil gambar selfie ni, waktu tu waktu nak senja lah. Korang tahulah cahaya waktu senja ni macam mana, dia macam oren-oren sikit. So that's why kamera selfie pada iPhone dia nampak lebih kekuningan, lebih kusam sikit warna dia berbanding pada Vivo X100 Pro. Itu bermakna image processing kamera selfie pada Vivo ni dia dapat buatkan gambar tu jadi lebih cantik lah, walaupun situasi cahaya yang agak ekstrim macam tu, situasi cahaya yang agak oren-oren macam tu. Baiklah, untuk night mode pula, iPhone user mungkin akan berat untuk terima, tapi inilah hasil yang aku dapat semasa cuba kedua-dua kamera smartphone ni. Dan kalau kita lihat pada semua gambar, dari segala sudut cahaya yang si Vivo ni ada hasil yang lebih cantik. Even dia punya pengawalan cahaya pun Vivo lebih better berbanding iPhone 15 Pro. Dan masalah yang dah lama ada pada kamera iPhone ni, even sampai sekarang pun diorang tak berjaya nak fix lagi, adalah dia punya glare semasa kita ambil night mode. Macam korang tengok hasil gambar ni, memang ada banyak glare pada hasil kamera iPhone 15 Pro. Tapi berbeza pula pada Vivo X100 Pro ni disebabkan dia punya kamera ni ada Zeiss T-Star Coating. So untuk pengetahuan korang, T-Star Coating ni dia adalah berfungsi untuk kurangkan glare pada kamera. Dan korang jangan anggap yang T-Star Coating pada kamera dia ni hanya gimmick semata-mata. Tak, dia bukan gimmick, sebab dia memang mampu kurangkan glare pada kamera si Vivo X100 Pro ni. Macam korang tengok sekarang ni, gambar pada Vivo X100 Pro ni, dia punya glare boleh katakan tak nampak langsung lah, berbanding dengan iPhone 15 Pro yang ada glare semasa kita ambil gambar night mode. Untuk video dia pula, kita terus cuba pada cinematic portrait, yang mana cinematic portrait ni satu rakaman yang rare jugalah untuk sebuah smartphone, dan kedua-dua smartphone ni boleh merakam pada resolusi 4K 30 fps. Dan untuk hasil dia, bagi aku kedua-duanya mampu berikan cinematic effect yang sangat nice lah untuk kita rakam. Lagi-lagi dia ada 4K 30 fps. Mantap gila. Dan pada Vivo X100 Pro ni sebenarnya jarang phone Android mampu rakam cinematic portrait, cinematic video pada resolusi 4K. Selalunya kita akan jumpa dia boleh merakam pada 1080p sahaja. Dan aku dah buat blind test dekat Instagram Bull Gadget. Pada blind test tu, average orang yang join dalam 300 sehingga 400 orang.
So pada blind test tu, aku letak bahagian atas adalah hasil daripada kamera iPhone dan bahagian bawah adalah hasil daripada kamera Vivo X100 Pro. Dan kalau tengok daripada hasil voting, kesemua gambar memihak kepada Vivo X100 Pro. Ini bermakna ramai yang suka hasil gambar daripada Vivo X100 Pro berbanding iPhone 15 Pro. Jadi kesimpulan dia untuk kamera pada kedua-dua smartphone ni, jika kita lihat dari segala faktor yang ada, contohnya macam dia punya harga jualan, lepas tu dia punya kualiti gambar, kualiti video, kemampuan untuk zoom, dia punya telefoto, portrait, night mode dan sebagainya, dan dia punya features yang ada pada kamera kedua-dua smartphone ni, aku akan pilih kamera pada Vivo X100 Pro sebab dia punya kamera ni antara yang terbaik juga untuk permulaan tahun 2024 ni. So nampaknya ini sahaja video kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tekankan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye bye. Banyak juga bebel pasal kamera ni. Kamera je pun. Peace.